Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dalam platform media sosial, macai-macai banduan Najib Razak sangat marah apabila saya membongkarkan perkembangan terkini perbicaraan kes rompakan SRC1MDB 27 juta ringgit yang dicuri oleh banduan Najib dalam Malaysia. Peminat-peminat dan penyokong-penyokong banduan Najib Razak di dalam negara juga koyak kerabak, koyak mental dan sangat-sangat sakit hati apabila saya mengulas berkenaan bukti baru banduan Najib kantoi merompak dana pencen rakyat 561.6 juta ringgit di dalam Mahkamah Malaysia. Atas rahmat kekuasaan Allah di bulan Ramadan ini, sumpah laknat banduan Najib sedang menghancurkan dirinya dan pengikut-pengikutnya di dalam Malaysia dan seluruh dunia. Saya sebagai political scientist, sebagai graduan master first class dalam bidang ilmu sains politik CGPA 3.97, yang mempunyai kepakaran dalam membongkarkan apa sahaja skandal-skandal rompakan melibatkan ahli-ahli politik dalam Malaysia dan seluruh dunia, ingin menyatakan bahawa berhentilah untuk mengugut saya dalam percaturan kuasa negara ini hanya kerana saya menyampaikan laporan-laporan mahkamah tentang kekalahan banduan Najib Razak dalam skandal rompakan demi rompakan yang tidak dapat ditutup sehingga tahun 2024. Saya cukup kesian dan cukup bersimpati dengan banduan Najib dan pengikut-pengikutnya yang berasa malu apabila dikantoikan dalam Mahkamah Malaysia merompak negara Malaysia sehingga banduan Najib tertekan dengan perbicaraan-perbicaraan mahkamah sekalipun beliau sudah berada dalam penjara kajang. Saya ingin mendedahkan dan membongkarkan bahawa pengakuan adik-beradik banduan Najib Razak iaitu Datuk Nazir Razak menjadi saksi hidup yang menyatakan banduan Najib terpalit dalam skandal rompakan SRC1MDB. Dan saya ingin katakan esok lusa adik-beradik banduan Najib akan menjadi saksi dalam perbicaraan kes rompakan kerana adik-beradik banduan Najib mengaku dan menulis dalam buku ini beliau telah diarahkan oleh banduan Najib untuk tunaikan beberapa cek duit rompakan SRC1MDB bernilai 27 juta ringgit. So, berdasarkan bukti dan saksi hidup ini, saya jangkakan banduan Najib Razak secara prospek
bakal kalah teruk lagi dalam perbicaraan kes rompakan SRC 27 juta ringgit. Duit yang dirompak oleh banduan Najib, yang mana ia ditemui dalam akaun bank peribadinya di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Perkara ini perlu untuk didedahkan dan dibongkarkan di bulan Ramadan. Kerana ada ramai orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini bangga merompak duit rakyatnya dan harta negaranya yang dikepalai oleh banduan Najib Razak. Jangan anda cakap berpusing-pusing, cakap berbelit-belit. Banduan Najib, pengikut-pengikut banduan Najib, bukan saya yang merompak duit SRC 1MDB. Kenapa anda marah kepada saya? Anda yang kalah kes rompakan SRC, anda kantoi mencuri 42 juta ringgit di semua mahkamah. Sedangkan saya yang tidak ada duit, tidak ada pangkat, tidak ada kabel besar dalam dunia ini, boleh menang dalam Mahkamah Malaysia dengan apa sahaja kes politik yang anda buka ke atas saya bersama konco-konco anda dalam Mahkamah Negara ini. Saya terus terang, sejak saya membongkarkan kes rompakan 1MDB dari tahun 2014 sehingga tahun 2024, dalam keadaan saya sebagai penyelidik dan penganalisis politik bebas, mengkaji kebenaran, kesahihan dan bukti-bukti skandal rompakan SRC 1MDB banduan Najib. Saya dijadikan target politik oleh banduan Najib dan orang-orangnya dalam Malaysia untuk diugut dengan ugutan politik sebegini. Rumah saya diserbu, saya ditangkap secara politik, saya diugut dengan pendakwaan mahkamah bermotifkan politik yang tidak ada bukti jenayah, sehingga saya menang melawan. Semua orang-orang banduan Najib Razak dalam mahkamah pakcik-makcik Otok Arok. Saya ingin katakan, saya tidak takut untuk mendedahkan kebenaran skandal SRC 1MDB ini kerana selama 10 tahun saya mengkaji kebenaran 1MDB yang dirompak oleh banduan Najib dan konco-konconya di seluruh dunia. Intelligence Secret Service Kerajaan Malaysia yang memaklumkan kepada saya banduan Najib memang merompak duit rakyat Malaysia dalam syarikat 1MDB, dalam syarikat SRC pakcik-makcik Otok Arok. Saya masih ingat pada suatu malam, saya menghadiri satu forum pendedahan dan pembongkaran kes rompakan 1MDB yang dianjurkan oleh Rafizi Ramli, oleh Tony Puah, oleh Pakatan Harapan di salah satu tempat Dewan Kondominium Mewah di Selangor. Ketika itu saya hadir sebagai penuntut sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana ketika itu Oktober 2014. Saya berada pada tahun kedua, semester ketiga sebagai siswazah yang melanjutkan pengajian master dalam bidang sains politik. Saya datang dalam forum pembongkaran 1MDB
Ketika itu sepatutnya Tun M hadir dalam forum tersebut. Banduan Najib, pemimpin UMNO patut hadir dalam forum tersebut. Tetapi mereka tak hadir. Yang hanya hadir adalah Rafizi Ramli dan Tony Puah. Waktu itu saya datang dalam keadaan otak yang kosong, yang neutral, yang tidak berpihak kepada sesiapa. Setelah beberapa jam, Rafizi Ramli dan Tony Puah membongkarkan data demi data, fakta demi fakta, bukti demi bukti. Skandal rompakan 1MDB banduan Najib Razak. Saya adalah satu-satunya orang dalam dewan tersebut yang mempertikaikan pendedahan Rafizi Ramli dan Tony Puah. Sebagai political scientist, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai penganalisis penyelidik dan penganalisis politik bebas, menjadi satu tata tertib dan etika kami untuk mempertikaikan apa-apa bukti baru, fakta baru, data baru dan pendedahan baru tentang skandal-skandal rompakan saga di dalam negara Malaysia dan seluruh dunia. Maka ketika itu, saya antara orang yang paling muda bertanya soalan kepada Rafizi Ramli dan Tony Puah. Adakah perkara ini benar? Atau perkara ini hanyalah sekadar politicking? Saya menuntut Rafizi Ramli dan Tony Puah, berikan saya bukti. Dan akhirnya di hujung forum tersebut, Rafizi Ramli dan Tony Puah berani menyerahkan bukti dokumen, hutang dan surat jaminan hutang, serta akaun syarikat 1MDB yang menanggung beban hutang lebih 40 bilion ringgit. Yang ketika itu pada tahun 2014, saya antara rakyat yang tidak percaya tentang banduan Najib merompak 1MDB. Setelah saya menerima bukti dokumen hitam putih itu daripada Rafizi Ramli dan Tony Puah, seorang Intelligence Secret Service diutuskan oleh Istana dan Putrajaya untuk berjumpa dengan saya. Dan saya berjumpa dengan beliau keesokan harinya selepas tamat forum 1MDB. Intelligence Secret Service itu adalah seorang lelaki berpakaian formal, menemui saya di perkarangan bangunan perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Cawangan Bangi, Selangor. Saya masih ingat ketika itu. Intelligence Secret Service itu menunjukkan business card jawatannya. Dia adalah penjawat tinggi kerajaan Malaysia. Diutuskan oleh kerajaan Malaysia untuk jumpa saya. Kerana saya telah menerima bahan bukti baru daripada Rafizi Ramli dan Tony Puah tentang laporan keuangan syarikat 1MDB yang menanggung beban hutang berpuluh-puluh bilion ringgit. Kerana ketika 1MDB meletup tahun 2014, kerajaan Malaysia tidak menemui apa-apa dokumen hitam putih. Dokumen hitam putih itu hanya dipegang oleh Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Tony Puah, PKR, DAP dan Amanah. Setelah saya ditemui oleh Intelligence Secret Service, saya menyatakan kepada Intelligence Spy betapa neutralnya saya dalam pembongkaran skandal rompakan 1MDB. Saya katakan kepada beliau, adakah benar banduan Najib merompak 1MDB? Adakah benar pendedahan Rafizi Ramli dan Tony Puah? Saya perkenalkan diri saya kepada Intelligence Secret Service. Saya adalah siswazah peringkat master dalam bidang sains politik. Saya mahu tahu jawapan ini. Setelah saya serahkan bahan bukti, saya tak ada minta duit daripada kerajaan Malaysia untuk menyerahkan bukti itu. Kerana buat apa saya minta duit? Saya tidak ada agenda peribadi. Dan setelah 1 minggu selepas itu, Intelligence Secret Service itu jumpa saya semula.
Kami sempat solat secara berjemaah di Masjid UKM Bangi. Saya jadi imam, dia jadi makmum. Dan dia maklumkan kepada saya, Jufazli Syahmat memang betul. Semua pendedahan Rafizi Ramli dan Tony Puan, Najib Razak kantoi merompak Wan MDB. Sebagai political scientist, sebagai gradua master dalam bidang sains politik, ini adalah validation, adalah cross-check tentang kesahihan, kebenaran, bukti baru yang menyebabkan saya terkejut badak sejak tahun 2014. Banduan Najib disahkan benar oleh intelijen secret service kerajaan Malaysia merompak Wan MDB. Sebab itu kes ini tak boleh tutup dalam mahkamah. Saya dah tahu sejak tahun 2014 kes Wan MDB itu terbongkar dalam negara Malaysia, semakin parah dibongkarkan dalam mahkamah kerana kerajaan Malaysia telah memaklumkan awal kepada saya. It is true, Jufazli, pendedahan Rafizi Ramli dan Tony Puan. Bosku merompak Wan MDB bersama konco-konconya. So, sekarang kita sudah masuk 2024, 10 tahun berlalu. Saya mengambil masa 10 tahun untuk mengesahkan kebenaran rompakan Wan MDB. Saya lebih awal menemui jawapan kebenaran skandal Wan MDB. Sebab itu banduan Najib Razak yang menangkap saya, yang kini meringkuk dalam penjara Gajah, tidak berani untuk saman fitnah saya, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Kerana sayalah saksi hidup yang menerima intelligence briefing, yang menerima maklumat sulit daripada kerajaan di Putrajaya dan istana bahawa banduan Najib merompak negara kita dalam Wan MDB. Sebab itu saya tak takut diugut secara politik oleh orang-orang banduan Najib. Saya tidak takut diugut bunuh dengan bermacam-macam rancangan pembunuhan. Saya tidak lari daripada negara Malaysia sampai sekarang. Orang-orang banduan Najib mengamuk, marah dan sakit hati apabila saya bongkarkan kes Wan MDB. Saya pernah diugut untuk tutup mulut. Ketika itu Tun dan Abah tolong bosku untuk tangkap saya dan culik saya 7 hari 7 malam. Tapi saya tetap buka mulut. Kerana ini adalah tentang kepentingan nasional, tentang kepentingan negara, kepentingan rakyat untuk mengetahui kebenarannya. Anda percaya atau tidak, Anda setuju atau tidak, Anda marah atau suka atau sakit hati atau tak sakit hati, itu bukan pokok pangkal masalah kes Wan MDB, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Kerajaan Malaysia memang bukan main-main. Bongkar Wan MDB dalam mahkamah dan hantar banduan Najib dalam penjara Gajah. Semua ini bukan wayang politik, bukan gimmick politik, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Sekalipun saya diugut dengan pendakwaan mahkamah secara politik, sekalipun saya mahu diugut bermacam-macam perkara di negara ini, saya mau bagi tahu dengan orang-orang banduan Najib, orang-orang Tun. Sampai mati banduan Najib dalam penjara Gajah. Banduan Najib akan mati miskin melarat jadi muflis bersama keturunannya. Kerana semua duit Wan MDB yang dirompak oleh banduan Najib akan dituntut dan dikejar sampai ke lubang cacing oleh kerajaan Malaysia. Banduan Najib yang amat saya hormati dalam penjara Gajah. Tengok diri anda bersama Tun, bersama Abah, bersama konco-konco anda dalam Malaysia. Di mana anda? Hari-hari anda semua nak buat perangkap ke atas saya, nak bunuh saya, nak ugut saya, nak blok saya dalam negara ini. Saya tidak ada agenda untuk jadi kaya raya seperti anda dengan cara merompak. Saya tidak ada agenda untuk jadi Perdana Menteri seperti anda, banduan Najib, seperti Tun M, seperti Abah.
Saya tidak ada agenda untuk menjadi menteri atau menjadi ahli parlimen. You can ask all intelligence secret service dalam kerajaan Malaysia yang membongkarkan kes 1MDB ini depan mata saya sejak tahun 2014. Saya malu. Depan Intelligence Secret Service kerajaan Malaysia yang memaklumkan kepada saya, Ju Fazli, memang benar, bukti yang anda berikan kepada saya, bosku Najib merompak 1MDB sampai hutang negara berpuluh-puluh bilion ringgit. Apa saya boleh cakap? Adakah saya perlu sembunyikan kebenaran ini? Berdosa saya jika saya sembunyikan kebenaran ini. Berdosa saya kepada negara saya dan rakyat saya jika saya membiarkan kebenaran ini disembunyikan di bawah karpet mahkamah. Sebab itu semua pendedahan maklumat sulit saya tepat. Walaupun saya ditangkap oleh 4 Perdana Menteri maha zalim di Putrajaya, semua 4 Perdana Menteri tidak boleh sumbat saya dalam penjara. Kerana kerajaan Malaysia tahu saya siapa. Anda yang merompak banduan Najib, anda yang tidak pandai mencuri dalam negara ini sampai kantoi depan Intelligence Secret Service kerajaan Malaysia yang masih tidak mahu tutup kes 1MDB ini. Kenapa anda marah dengan saya? Anda yang makan semua duit haram ini berpuluh-puluh bilion ringgit. Bukan yang di Pertuan Agong, bukan Raja-Raja Melayu, bukan Datuk Seri Anwar, bukan saya. Kenapa Pak Cik Makcik Otok Arum marah dengan saya? Saya bercakap kes rompakan 1MDB. Anda berdendam dengan saya hanya kerana banduan Najib check-in dalam penjara Kajang? Bukan saya yang hantar banduan Najib dalam penjara Kajang. Banduan Najib sendiri menghantar dirinya ke dalam penjara Kajang. Sebab terlampau tamak, terlampau larak, terlampau gatas, terlampau gila merompak negara Malaysia sampai kantoi sejak tahun 2014 depan mata saya. So, akhir kata, kalau anda tidak berpuas hati saya membongkarkan kes rompakan 1MDB, jangan merompak banduan Najib. Bayar balik semua duit rompakan ni. Memang ini kerja kami sebagai rakyat. Kami akan tuntut balik setiap sen yang dirompak oleh anda, oleh konco-konco anda, oleh keluarga anda dalam Malaysia. Anda cuba untuk tegakkan benang yang basah. Ini akan terus menghancurkan anda dalam penjara Kajang. Anda malu, anda tersiksa dalam penjara Kajang sedangkan saya hidup bebas. Sebab itu anda semua marah dengan saya, Pak Cik Makcik Otok Arum. Anda bergabunglah ke semuanya macam mana pun, sebesar mana kabel anda sekalipun, untuk menghancurkan saya dalam negara ini. Saya masih hidup bebas menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, sedangkan banduan Najib Razak yang kaya raya, yang banyak duit merompak 1MDB, kalah dalam mahkamah dan tersiksa macam orang gila dalam penjara Kajang. Tolong jawab, tolong buat mesyuarat sulit. Saya ni tak ada duit, tak ada pangkat, boleh menang di semua mahkamah Malaysia, tetapi banduan Najib yang kaya raya merompak 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit, kalah semua kes rompakan. 42 kes dia kalah, belum kira kes saman sivil. Dia kantoi merompak duit pencen rakyat 560 juta ringgit lebih. Saya tidak ada merompak 1 sen pun. Kenapa anda marah dengan saya, Pak Cik Makcik Otok Arum? Oh, sebab saya berjuang mati-matian untuk negara ini tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha melihat, Allah menjadi saksi, Allah Maha mendengar, Pak Cik Makcik Otok Arum. Kejujuran dan keikhlasan saya sedang dibalas oleh Allah, yang mana setiap Perdana Menteri yang menangkap saya secara zalim dalam negara ini hancur oleh Allah di Putrajaya. Seorang bekas Perdana Menteri yang menangkap saya,
yang mereka-reka kesalahan jenayah saya dalam mahkamah, yang sumbat saya dalam lokap secara politik. Akhirnya Perdana Menteri itu jadi gila dalam penjara Kajang hari ini kerana balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sia-sia perjuangan saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Berbaloi perjuangan saya. Untung saya sebagai rakyat. Kerana Allah mengajar saya di atas bumi ini bahawa menyatakan syahadatul haq di hadapan bekas Perdana Menteri Perompak Wan MDB, saya berjaya menyelamatkan negara ini daripada hancur bankrupt dirompak oleh bapa penyamun Wan MDB bernama Banduan Najib yang sangat marah dalam penjara Kajang menonton pendedahan bahaya ini. Banduan Najib, bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan di bulan Ramadan ini. Harta, pangkat, uang haram, trilion US dollar sekalipun tidak boleh selamatkan anda. Kabel besar 7 penjuru langit tidak boleh membantu anda kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghancurkan anda di dalam penjara Kajang di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa lagi mahu buat sumpah laknat seperti Banduan Najib? Saya tidak takut mati, tidak takut masuk penjara, tidak takut hidup miskin. Sekalipun semua orang-orang bosku mahu membunuh, mahu memiskinkan saya, mahu menghancurkan masa depan hidup saya dalam pencaturan kuasa dunia ini. Kerana akhirnya Allah masih menjaga saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Kerana Allah tahu satu-satunya rakyat yang paling jujur membongkarkan kes Wan MDB ini adalah Jufazli Syih Ahmad yang tidak mengharapkan apa-apa jawatan di Putrajaya dan istana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikanlah wahai pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia. Sesiapapun yang menzalimi dan menyentuh saya dalam dunia ini, anda semua akan hancur satu persatu oleh Allah seperti mana Banduan Najib Razak yang menangkap saya hancur dalam penjara Kajang. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Banduan Najib, penyamun, perompak, penyangak Wan MDB, mafia